Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali dalam Suara Rakyat Marhain. Terima kasih anda. Jangan lupa untuk subscribe channel CMK TV untuk mendapatkan banyak lagi isu-isu panas yang akan kita angkat untuk makluman rakyat Marhain semua. Okey, dan hari ini saya cuma nak kembali berbicara soal masalah ataupun isu yang dihadapi oleh pekerja-pekerja tempatan di kilang Alliance Steel Malaysia Sdn Bhd yang terletak di MCKIP Gebeng, yang baru semalam kita angkat berkaitan dengan isu pekerja-pekerja yang masih lagi diarahkan untuk tinggal di asrama, dan ini amat mendukacitakan sebahagian besar daripada pekerja-pekerja, terutamanya pekerja tempatan anak-anak Melayu yang mendiami kawasan rumah yang berhampiran dengan kilang ini. Dan hari ini semalam satu notis telah dikeluarkan oleh pihak ASSB berkaitan dengan tawaran untuk memanggil kembali pekerja-pekerja ini untuk kembali bekerja seperti biasa, dan cuma mereka masih lagi diarahkan untuk tinggal di asrama MCKIP, dan mereka dibenarkan bercuti ataupun balik kampung 2 minggu sekali ataupun sebulan 2 kali. Tetapi dalam perkara yang sama pada tahun-tahun yang terdahulu, isu yang berlaku dalam insiden ini memang benar 2 minggu boleh balik sekali, tetapi saya dimaklumkan hanya sekali itu yang boleh balik. Minggu-minggu berikutnya tidak, masih seperti biasa, tidak dibenarkan. Sebab isu ni kita angkat, dan ada juga pekerja-pekerja yang membuat aduan kepada wakil-wakil rakyat yang berkenaan, tetapi wakil rakyat seolah-olah tidak cakna tentang permasalahan yang berlaku kepada pekerja-pekerja di kilang ini, yang amat berharap supaya mereka dibenarkan berulang kali dari rumah untuk bekerja di kilang MCKIP Gebeng dan tidak dipaksa untuk tinggal di asrama. Ini isu yang kami angkat dan isu yang kami dedahkan dan isu yang kami menggesa supaya kerajaan mengambil tindakan, memain peranan untuk memperhalusi syarat yang telah ditetapkan oleh kilang ASSB di MCKIP Gebeng. Bukan soal mereka tidak mahu bekerja, tetapi bayangkan bagi yang ada anak isteri yang masih kecil, masih baby, kemudian yang ada isteri nak bersalin, yang mana tinggal seorang di rumah, mereka terpaksa ditinggalkan dalam tempoh yang lama. Walaupun 2 minggu sekarang ni beri kelonggaran, tetapi masih lagi membebankan kerana ada isteri-isteri yang terpaksa berhenti kerja kerana tidak sanggup berhadapan dengan situasi ini. Okey, dan justru selaku NGO yang mengangkat isu ini, saya sekali lagi berharap supaya kerajaan memperhalusi usul yang kami bawa ini. Tambahan pula sekarang ni Pahang berada dalam pelan pemulihan fasa 3 yang akan menjelma tidak lama lagi, yang katanya lebih banyak kelonggaran akan diberikan kepada rakyat ataupun orang ramai. Fasa 3 akan diumumkan dalam masa terdekat, dan menurut Majlis Keselamatan Negara Negeri Pahang,
banyak kelonggaran seperti pasar malam, pasar pagi dibenarkan, dan kemudian penganjuran mesyuarat secara bersemuka dibenarkan, minimal maksimal 50% daripada kapasiti. Kemudian program-program juga dibenarkan 50% kapasiti, kehadiran mesyuarat dan program dan sebagainya. Juga aktiviti-aktiviti sosial yang lain yang dibenarkan oleh kerajaan, termasuk juga merentas negeri dengan syarat individu yang berkenaan telah mengambil 2 dos vaksin lengkap 2 dos. Jadi persoalan yang timbul, kalau dah kerajaan negeri Pahang sendiri, negeri Pahang dah nak masuk ke fasa 3 ini, dia berikan kelonggaran. Kenapa kilang MCKIP masih nak membebankan lagi pekerja-pekerja tempatan yang sememangnya boleh berulang alik pergi kerja dari rumah masing-masing tanpa menjejaskan produktiviti pekerjaan mereka dan sebagainya. Sedangkan kilang-kilang lain di bandar Kuantan, di daerah Kuantan ini, kita lihat tidak mengamalkan sikap yang sebegini. Pekerja-pekerja boleh berulang alik bekerja dari rumah. Ini yang mereka mahukan. Kita tidak kisah kalau pekerja bujang yang memang tidak ada komitmen, yang tidak ada tanggungjawab, yang tidak ada tanggungan, yang bujang yang datang dari luar negeri Pahang, yang nak duduk di asrama, itu tidak menjadi masalah. Masalah dia sekarang ni pekerja-pekerja yang sudah berkeluarga, yang ada anak isteri, yang ada ibu bapa yang terpaksa ditanggung, yang mereka lebih selesa berulang alik dari rumah ke tempat kerja, kan. Jadi kenapa harus dipaksa? Unsur paksaan inilah yang tidak wajar. Sedangkan majoriti mereka ini telah mendapat 2 dos vaksin. Mereka sudah lengkap 2 dos vaksin. Dan sepatutnya kelonggaran diberikan. Pahang pula sudah nak masuk PPN fasa yang ketiga. Ini yang kita menggesa kerajaan negeri Pahang untuk cakna isu ini. Wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin, angkat isu ini. Jangan menganggap benda ni soal yang remeh-temeh untuk dihadapi oleh pekerja. 2 minggu tetap lama. Kenapa tak boleh berulang sedangkan mereka sudah lengkap 2 dos. Dan satu lagi perkara yang kita nak angkat, ada pula pekerja-pekerja yang positif. Hari itu ada kuarantin, kemudian ada positif COVID-19. Mereka ini pula diarahkan bercuti tanpa gaji selama 3 bulan. Sedangkan kes COVID ini selepas 14 hari selepas kuarantin dan mereka negatif selepas itu, apa salahnya mereka kembali masuk kerja macam biasa? Ini yang menyebabkan sudahlah berada dalam pandemik COVID-19, dalam ekonomi yang membebankan kewangan keluarga, overhead, tanggungan-tanggungan yang mereka harus hadapi setiap bulan. Tiba-tiba majikan mereka memperlakukan sebegini. Justru sekali lagi usul saya supaya kerajaan negeri menggesa MCKIP, ASSB melonggarkan syarat dengan membenarkan pekerja-pekerja tempatan untuk berulang alik dari rumah, terutamanya yang sudah berkeluarga dan sudah ada tanggungan yang mereka perlu jaga. Dan kita nak perkara ini dapat diberikan perhatian. Kenapa perlu menindas? Kenapa perlu menyusahkan rakyat tempatan yang ini bekerja di kilang ini? Dan kalau menentang akan diarahkan, kalau nak balik berulang daripada rumah, diarahkan bercuti tanpa gaji. Dan tempat mereka akan digantikan oleh pekerja-pekerja warga asing. Inilah yang dikatakan satu penindasan kepada pekerja-pekerja tempatan. Maka itu saya berharap usul ini dapat diberi perhatian oleh pihak berkuasa, terutamanya kerajaan negeri Pahang khasnya dan kerajaan Malaysia amnya. Cakna demi rakyat, suara rakyat, suara keramat. Kita berjumpa lagi dalam edisi terjah yang berikutnya. Jangan lupa anda untuk like, follow, share dan subscribe channel CMK TV Suara Rakyat Marhan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.